Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu sambil rehat ya. Syekh Tarmizi Al-Idrus, barakallahu fikum. Alhamdulillah semua yang hadir malam ni kita berehat. Ya, apa salahnya kalau tonton panjang-panjangkanlah video ni, jemput sahabat lain untuk hadir. Manalah tahu dalam kita berkongsi-kongsi ni ada manfaat untuk mereka dan kita beroleh pahala. Dengan sebab dorongan ataupun lorongan yang kita lakukan kepada sahabat untuk mendengar kuliah ni ya. Syekh Muhammad Syiham. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua ya. Azina Ina Lina Azina Ina, ahlan wa sahlan. Ya, jangan lupa share pada teman yang lain ya. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna minkum bagi yang telah mengerjakan salat Isyak berjemaah. Ya, yang belum solat Isyak jangan tangguh-tangguh sembahyang Isyak awal waktu ya, terutamanya untuk orang perempuan. Baik Muhammad Izwan, ahlan wa sahlan. Terima kasih semua. Tunggu sekejap sahabat kita hadir semua ya. Tolong share pada teman yang lain. Alhamdulillah atas berkat doa tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat konsisten mengadakan kuliah ni. Tadi lepas maghrib tadi ada ramai tuan guru yang telah berkuliah ya, Dr. Abdul Basit, Syekh Muhammad Isa Deraman, sahabat saya yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah ramai yang telah berkuliah lepas maghrib tadi ya. Lepas Isyak saya menyambung, mudah-mudahan ada kebaikan dalam perkongsian kita malam ni. Lina Fis, ahlan wa sahlan. Tolong share pada teman yang lain. Boleh? Kita menganjurkan pahala malam ni. Sekejap dia kuliah ni, tak lama pun. Nomila Mila, ahlan wa sahlan. Ya, Rahayu Rahim, ahlan wa sahlan. Kota Baru dengar ke suara Wahana Abdullah, ahlan wa sahlan. Terima kasih kepada yang share, yang hadiahkan saya bintang pada malam ni. Terima kasih Nuzan Ayub ya, barakallahu fikum. Ada sahabat yang ada kat Mekah waktu ni, terima kasih doa kami ya, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Baik, malam ni kita relax dan tenang je. Malam ni saya nak bawa buku bertajuk Al-Mufassirun wa Madarisuhum wa Manahijuhum, tentang bagaimana kita memahami ilmu tafsir. Benda ni nampak berat ya, tapi mudah-mudahan adalah manfaat untuk kita semua dan kita berehat pada malam ni. Karangan tuan guru kami almarhum Syekh Dr. Fadal Hasan Abbas Wahida Abu Bakar. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Terima kasih semua ya yang hadir. Baik, saya mulakan karangan ni. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata pengarang, moga Allah mencurah rahmat yang banyak ke atasnya, atas jasanya mengumpulkan ilmu yang untuk manfaat kita ya. Buku ni dalam bahasa Arab. Ahlan. Terima kasih. Nampak je lah gambar Bagilah komen, jangan biarkan saya rasa keseorangan kat sini. Kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah mudah-mudahan saya sempat jawab Baik, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan semua yang hadir. Baik. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kama naqul wa khairan mimma naqul. Ya Allah, bagimu segala pujian sebagaimana yang kami ucapkan dan lebih baik daripada apa yang kami mampu ucapkan. Demikianlah para ulama mulakan karya mereka Sakinah, ahlan wa sahlan. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, hamdan yuwafi ni'amaka wa yukafi'u mazidak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatim rusulik wa khairatik min khalqik wa safwatik min ibadik al-bashirin nadhir wa sirajil munir wa sallim tasliman kathiran afdal salat wa azka taslim kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad al-bashirin nadhir wa sirajil munir wa ala alihi Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah permulaan karangan kebanyakan para ulama Islam memuji Allah SWT dengan sana dan juga dengan tamjid, dengan selawat ke atas Rasulullah SAW. Ini adab kita dalam kita bertutur, berbicara, bercakap, menulis Waradallahu ma'ana ashabihi al-abrar wajzihim an dinika wa kitabika khairal jaza wa ashmalillahumma at-tabi'in wa a'immatina wa ulama'ina wa syuyukhina wa ashmalillahumma at-tabi'in wa a'immatana wa ulama'ana wa syuyukhana wa birahmatika ya waridhak. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman wa ja'al zalika khalisan wajhikal karim. Zadana yawma yanfa'ul zat wala yas'alu hamimun hamima amma ba'd. Semoga apa yang ditulis ini oleh tuan guru kami memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkati para sahabat yang punya jasa besar dalam Islam, para tabi'in,
Wahid Abu Bakar, Kamal, Al-Wasalam semua yang hadir. Terima kasih. Tolong share pada teman-teman yang lain tau. Mungkin dengan apa yang kita lakukan pada hari ini nampak kecil tapi besar impaknya kepada mereka. Ya. Famin ni'amillahi tabaraka wa ta'ala allati law tuhsa an waffaqana wa ja'alana du'atan lil khair. Antara nikmat Allah yang paling besar dalam hidup ini yang tidak mampu kita hitung ialah Allah telah beri taufik kepada kita dan beri peluang kepada kita untuk menjadi pendakwah di jalannya, untuk mengajak manusia melakukan kebaikan. Ini nikmat yang paling besar tuan-tuan ya. Baik, falaqad atamallahu alaina ni'ma wa lahu syukru wal minna bi itmamil qismain al-awwalain alladaini ضمنتهما الجزء الأول القسم الأول نشأة التفسير وأساسيته وقسمان اتجاهات التفسير. Kata Syekhuna Dr. Fadhil Hasan Abbas, alhamdulillah ini merupakan buku yang memberi keterangan kepada umat Islam bagaimanakah manhaj, iaitu metodologi para ulama tafsir dalam tafsirkan Al-Quran. Kita akan lihat perbezaan pandangan para ulama tafsir dalam tafsirkan Al-Quran. Sebagiannya mengikut manhaj Ibn Abbas, sebagiannya mengikut manhaj Ibnu Umar. Ada beza Ibnu Abbas sangat terbuka memberikan pandangan dan banyak ta'athur, banyak Nuzul Muhammad banyak pandangannya yang disadur dari pandangan ahli kitab, berbeza daripada Abdullah bin Umar yang sentiasa menggunakan rujukannya Al-Quran dan juga hadis sahaja semata-mata. Walaqad taraddadtu kathiran fi kaifi tertib hadzal juz' ni kata pengarang Baik, apa lagi kata beliau? Aku membahagikan ilmu tafsir ini Madrasah Al-Aqliyah Al-Istimaiyah. Ada metodologi school of thought yang pertama dalam mentafsirkan Quran, iaitu menggunakan akal, menggunakan idea-idea. Dan diambil dipengaruhi pula oleh perkembangan sosial masyarakat pada satu masa. Ialah Allah beri kepada kita akal untuk kita memberikan pandangan dalam tafsir. Jadi tidak rigid sangat. Ini manhaj yang pertama kata Dr. Fadhil Hasan Abbas. Antara yang terkemuka dengan pandangan ini merupakan Al-Ustaz Muhammad Abduh, Ustaz Muhammad Rashid Ridha, Syekh Abdul Qadir Al-Maghribi, Al-Ustaz Al-Akbar Syekh Muhammad Mustafa Al-Marawi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi, Al-Imam Al-Akbar Syekh Muhammad Shaltud, Syekh Abdul Isa. Ini merupakan antara pandangan para ulama yang menggunakan kaedah akal, memberikan kupasan-kupasan berpandukan kepada perkembangan sosial masyarakat di suatu tempat keadaan. Ini manhaj mereka. Antaranya Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridha ni. Kemudian ada madrasah yang kedua, School of Thought yang kedua, Al-Madrasah Ilmiah Al-Kauniyah. Ada pendekatan yang lebih bersifat saintifik. Wa ani madrasah Syekh Tantawi Jauhari wa sanatahaddath fi an tafsirihi jawahir tafsir. Ada pula kalangan para ulama yang sangat obses dengan pandangan-pandangan bersifat saintifik. Kalau mereka masukkan nilai-nilai itu, bahan-bahan itu dalam kajian-kajian tafsir mereka. Ada satu tafsir namanya tafsir Syekh Tantawi. Besar. Kalau kita buka pun lihat daripada sini ke sini panjang. Dan dibawakan di situ bagaimana fenomena alam dikaitkan dengan sainsnya, dengan tumbuhannya, binatangnya. Masya Allah, besar sekali minda Syekh Tantawi Jauhari dalam kajian tafsir yang beliau kemukakan. Ini pendekatan. Terima kasih tuan-tuan ya. Al-Wasalan Abang Haji Syananda dari Singapura. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana bagi komen, bagi idea terima kasih. Baik, lagi Al-Madrasah Tarbawiyah Al-Wujdaniyah wa ani biha madrasah Zilal Al-Quran li Ustaz Syahid Qutub, Syahid Syed Qutub, wa natahaddath fi an tafsirihi fi Zilal Al-Quran. Ada madrasah School of Thought Ibrahim Mahdan dalam mentafsirkan Quran ni, pendekatannya sangat ta'athur, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai yang boleh kita anggap bagaimana nak mendidik masyarakat supaya kembali kepada cara Rasulullah dan para sahabat. Barakallahu fikum. Terima kasih Abang Anwar Syananda. Dari jauh jauh tempat tapi dekat di hati, insya-Allah. Hati kita semua berkumpul kerana cintakan Islam kan, alhamdulillah. Nanti kita minta Abang Anwar Syananda sharing bagaimana beliau masa dulu dalam agama Sikh, Sikh dan masuk Islam, alhamdulillah. Hidayah daripada Allah, tak ada nikmat lebih besar pada ni. Ya, mungkin satu ketika nanti saya nak ajar guru saya, sahabat saya, Dr. Ahmad Napalin dari Selatan Thailand. Ada saya share kadang-kadang kerja pengislaman yang beliau lakukan begitu giat kepada masyarakat Siam, mengislamkan ribuan manusia, alhamdulillah. Jazallahu khairan katsira tuan-tuan, nanti kita sharing-sharing, jadikan link kita di dalam masa, insya-Allah Tak adalah saya bercakap seorang diri saja. Tuan-tuan request untuk masuk video, saya pun tak reti macam mana nak buat tuan-tuan. Maafkan saya Nizam Zakaria. Barakallahu fikum.
أما المدرسة الرابعة فهي مدرسة الجمهور، ونعني بمدرسة الجمهور تلك التي لم تسترسل ولم تغالي في تحكيم العقل حتى إنها لا ترد بعض ما صح من الأحاديث والآثار كما رأينا في مدرسة المنار، وتلك التي لم تغالي في تفسير أي القرآن بما جاء في العلم الحديث سواء كان من النظريات العلمية أم من الحقائق. وليس معنى هذا أن مدرسة الجمهور لم لهذين النهجين، بل إنها لم تغالي تلك المغالاة التي رأيناها في madrasah Manar. Dan ada madrasah yang keempat. Madrasah ini merupakan madrasah yang dipilih oleh ramai para ulama, jumhur para ulama, iaitu At-Tafsir Al-Athari An-Nazari. Ini macam contohnya Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Jarir Tabari, ya, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Mereka ni mengikut school of thought dalam tafsirkan Quran, menggunakan Quran dengan hadis mata-mata. Jarang-jarang mengambil daripada pandangan manusia biasa. Kalau ada pun daripada Rasulullah SAW sendiri, para sahabat, para tabi'in. Dia sangat ketat dan rigid. Contohnya macam tafsir Ibn Katsir. Ini adalah tafsir yang kita panggil tafsir yang bersifat al-athari. Tafsir Ma'thur. Ya, yang mulia Raja Azizah, Raja Arsyad, barakallahu fikum. Jadi pendekatan yang dipilih yang keempat adalah Madrasah School of Thought style Ibn Katsir. Ini semua berbeza-beza, ya. Dan sebab itu kalau kita baca tafsir-tafsir ni, kita akan dapati pendekatan mereka sangat beza dalam tafsirkan satu ayat. Yang ini menggunakan rujukan daripada bahasa Arab dan kemudian dikaitkan dengan ilmu sosiologi, ya, yang mulia Sharifah Azizah. Ada pula yang begitu terikat mencari daripada Quran dan hadis mata-mata, tak mau keluar daripada ruang lingkup itu. Ini adalah pendekatan masing-masing. Ulama-una ala ijtihadatihim ajurun, insya-Allah. Ulama-ulama kita, mereka ni layak memberikan tafsiran kepada Al-Quran kerana keahlian yang Allah beri pada mereka. Tak semua orang punya kemampuan itu. Jadi bila mereka telah mentafsirkan Al-Quran, kita doakan kebaikan untuk mereka, keampunan kalau ada kesilapan. Baik, faham tuan-tuan? Jadi ini satu ilmu yang mungkin baru bagi sebahagian daripada kita tentang bagaimana pendekatan tafsir Quran. Tafsir Quran ni ada metod dia, bukan main suka-suka mentafsir Quran, ya. Sayyidina Abu Bakar dengan tawaduknya pernah berkata, manalah langit nak menaungi aku, manalah bumi nak menempatkan aku. Seandainya aku mandai mengatakan sesuatu itu yang bukan dikehendaki oleh Tuhanku. Begitu takut, wara', berjaga-jaganya Siddiq Abu Bakar radhiyallahu an, ya, Jahid Hornby. Ya, nama apa, nama Jerman ke nama apa ni? Barakallahu fikum, ya. Baik. Inilah di antara pendekatan tafsir-tafsir. Ada banyak sekali tuan-tuan, yang disebut di sini. Tafsir Ustaz Muhammad Farid Wajdi. Kemudian ada tafsir Lama Syekh Hasanain Makhluf, Mufti Mesir masa dahulu. Kemudian tafsir Karimur Rahman Wali Abdul Rahman Sa'adi rahimahullah, antara ulama di Hijaz. Kemudian antara tafsir yang panjang huraiannya seperti tafsir Qasimi, At-Tahrir wa Tanwir li Ibn Ashur. Ibn Ashur ni seorang ulama dari Tunisia. Tafsir sangat menarik tuan-tuan, sangat menarik. Tapi langkah baiknya kalau kita dapat terjemahkan, kerana dia masih lagi dalam bahasa Arab. Bahasanya sangat luas. Macam mana Allah buka minda Syekh Tahir Ibn Ashur, ya. Kemudian tafsir Syanqiti, ni Adwa'ul Bayan. Ini merupakan seorang ulama dari Syanqit, Mauritania, yang telah berhijrah ke Saudi dan menyampaikan kuliah di masjid, universiti dan sebagainya. Seorang yang alim, yang hebat, ya. Tafsir Al-Quran li Abdul Karim Al-Khatib rahimahullah. Tafsir Muhammad Abu Zahra, ni salah seorang ulama besar di Mesir. Tafsir Wahaba Az-Zuhaili, Dr. Wahaba Az-Zuhaili. Kemudian tafsir yang bersifat dakwah. Ini tafsir yang pendekatannya dikaitkan dengan isu-isu dakwah. Contohnya tafsir Syekh Ibn Badis rahimahullah. Yang tafsir Hasan Al-Banna, seorang pelopor gerakan Islam namanya Ikhwan Muslimin. Kemudian tafsir Syekh Muhammad Khidir Husin rahimahullah, yang antara Syekh Azhar. Kemudian ni Syekh Azhar maknanya rektor Universiti Al-Azhar, ya. Ulama-ulama Azhar ni hebat-hebat. Kebanyakan mereka ni memiliki tafsir mereka sendiri. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Jabali. Kemudian Abil Ala Al-Maududi, ni seorang ulama besar di Pakistan. Kemudian Syekh An-Nursi. Ni Syekh An-Nursi ni seorang ulama keturunan Rasulullah SAW yang menulis dalam bahasa Turki. Beliau pernah menjadi Syekhul Islam yang terakhir dalam kerajaan Islam Osmaniyah sebelum kerajaan Islam Osmaniyah itu digulingkan ditamatkan oleh Kamal Atatürk yang sekular itu, ya. Kemudian tafsir Syekh Sa'id Hawa. Kemudian Syekh Abdul Rahman Dawsari. Kemudian Ustaz
Mazhar Al-Azama, Muzhir Al-Azama rahimahullah. Namanya pun sangat hebat ya, Muzhir Al-Azama, yang menampakkan kehebatan Allah SWT. Syekh Muhammad Mahmud Sawaf, ni antara ulama-ulama yang telah pun menulis dalam bidang tafsir tetapi dikaitkan dengan isu-isu dakwah. Kemudian tafsir Al-Qaha Ashabuha Durusan ala Ashiratatin Summa Kutibat Summa Tuktabu ya. Ini adalah tafsir antara yang disampaikan untuk kuliah-kuliah, kemudian dibukukan oleh anak-anak muridnya. Contohnya tafsir Syekh Sya'rawi, bukan beliau yang tulis tapi hasil daripada kuliah yang beliau sampaikan di Masjid Al-Azhar itu. Kemudian anak-anak muridnya yang rajin menuliskan apa yang mereka dengar daripada kuliah, tuan-tuan guru mereka ya, tuan guru mereka. Dicatatkan, dirakam dalam kaset pada zaman itu lama, bertahun-tahun. Kemudian dibukukan. Alhamdulillah saya milikinya 2 set saya ada, alhamdulillah. Cetakan yang beza-beza, alhamdulillah, syukur. Lagi tuan, ada tafsir yang khalafa ashabuha al-mufassirin haitsu tertib. Ada tafsir yang tidak mengikut tertib. Dimulakan daripada surah yang ke belakang dan kemudian ke surah yang awal. Ada juga pendekatan seperti itu. Mungkin kerana penulis-penulisnya ketika menghuraikan tafsir Al-Quran itu, mereka memilih surah-surah yang pendek terlebih dahulu, mungkin juz amma. Kemudian baru mereka berpindah kepada surah yang panjang. Kadang-kadang pergi pada surah kerana ada munasabah, ada waktu tertentu berkaitan dengan perkembangan semasa. Jadi bila anak muridnya kumpulkan mengikut turutan sampai ke tuan guru itu, maka kelihatanlah tidak mengikut tertib yang ada dalam Quran yang mula dengan Al-Fatihah. Baharudin Budi, barakallahu fikum. Nasirun, alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih kerana hadir ya. Kemudian barulah diikuti dengan surah-surah yang tak mengikut tertib. Ada juga seperti itu. Contohnya tafsir al-hadis Ustaz Muhammad Izzat Darwazah rahimahullah. Kemudian Bayan Ma'ani li Abdul Karim Mullah Hawish rahimahullah. Yang semua yang telah meninggal dunia tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Mereka ni berjumpa dengan Allah kelak. Ya, mereka akan dapat syafaat Al-Quran kerana menulis tafsir Quran. Kita tak tahu jumpa dengan Allah besok buat apa tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Allah. Baik. Lagi Ma'ariju Tafakkur di Ustaz Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani, Ibnu Al-Alama Al-Mujahid, Syekh Hasan Habanaka rahimahullah. Ni antara ulama besar Syam, Syria. Beliau menulis tafsir bertajuk Ma'ariju Tafakkur. Ni nama Syekh ni Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani. Orang Syria kalau mereka panggil Habanaka ni Habanaka. Ka tu macam ke Habanaka Al-Maidani. كما سأتحدث إن شاء الله عن بعض الموضوعات القرآنية التي كثرت فيه الآراء واختلفت حولها أقوال العلماء. مثال اختلافهم في ذي القرنين ويأجوج مأجوج وغيرهما من القضايا. Ada juga tafsir yang kadang-kadang bukanlah menyeleweng tapi dia berfikir di luar kotak, out of the box. Bila dia membawakan sesuatu isu tu kelihatan huraiannya lain daripada orang lain. Kerana kajiannya mungkin yang orang lain tak menemuinya. Dan ilmu Allah itu luas. Bukan ilmu Allah itu luas kita boleh cakap ikut sebenarnya. Bukan, kena ada ground lah. Kena ada solid ground. Ya, Amirul Cik Mei, kalau kita kata ilmu Allah luas, maka orang jahil pun boleh berkata apa saja tentang syariat Allah. Itu tak betul. Dan kita cerita ni ulama-ulama yang memiliki latar belakang keilmuan yang sangat dikagumi. Ulama-ulama Azhar, ulama-ulama Jordan, ulama-ulama Syria, ulama Maghribi. Ini merupakan para ulama. Ya. Yang kita bimbang nanti kita kata ilmu Allah luas, nanti si jahil pun boleh bercakap entah mana rujukan diambilnya. Kita pun kata ilmu Allah luas. Sedanglah macam tu. Nanti kalau orang gila bercakap tepi jalan pun kita kata ilmu Allah luas. Bukan macam tu tahu. Dia ada paksi dia ada ground dia. Ni yang kita cerita ni para ulama-ulama besar yang terbukti mempunyai sumbangan. Kalangan mereka merupakan mujahidin di jalan Allah, merupakan ulama, merupakan syekh-syekh di Azhar, di Jordan, di Syria. Maka mereka ni memang memiliki anak murid yang beribu-ribu, kalau tak ratus ribu pun. Ni mereka ni apa dipanggil sebagai silih berganti, mata rantai para ulama yang terdahulu. Ada sanad mereka ni. Ini boleh kita kata ilmu Allah luas. Tapi kalau orang jahil yang tak belajar, tak tahu bahasa Arab, cakap bahasa Arab pun salah, kita nak kata dia ilmu Allah luas. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Ya, baik. Dan ada juga tafsir ini yang boleh juga kita baca. Mereka ni bukan ahlu sunnah. Tafsirnya menarik untuk dibaca. Kata guru kami Dr. Fadhal Hasan Abbas. Kalau ada kesempatan untuk baca. Tapi semua jadi bahasa Arab lah. Contohnya tafsir Mizan oleh Tabatabai rahimahullah.
Ini adalah seorang ulama Syiah yang terkemuka. Dia mengarang kitab tafsir hebat namanya Tafsir Al-Mizan. Kalau kita nak baca tambah rujukan kerana bahasa Arabnya very strong, dia merupakan ulama yang terkemuka, bahasa Arabnya sangat kuat, dari Iraq, maka kajiannya sangat mendalam. Ini Tabatabai, Muhammad Husain Tabatabai. Beliau seorang Syiah. Tapi rujukannya, tapi kitab tafsirnya menjadi rujukan para ulama. Macam juga tafsir Kasyaf oleh Al-Imam Zamakhsyari. Zamakhsyari merupakan seorang Mu'tazilah. Kita bila baca ilmu ni, kita ada disiplin, kita ambil yang sehari dengan mazhab Ahlus Sunnah. Selain daripada itu kita tolak kerana kecenderungannya kepada Mu'tazilah. Begitu juga Muhammad Husain Tabatabai. Beliau merupakan seorang Syiah. Tapi kajiannya di sudut bahasa sangat kuat. Patut kita baca. Bagi kita nak mendalami tafsir, kena baca. Para ustaz yang nak baca ilmu tafsir, boleh baca tafsir Muhammad Husain Tabatabai, ulama Syiah ini. Bab Syiah, bab akidah tu kita tidak ambil lah. Tapi bab bahasa sangat bagus, ya. Kemudian tafsir Syekh Muhammad Husain Fadlullah rahimahullah wa huma min tafsir Syiah. Ini juga Syekh Muhammad Husain Fadlullah ni merupakan seorang Syiah, tapi tafsirannya sangat menarik. Kama sanakhtar ba'd tafasir al-ibadiyah wa kad takunu hunaka tafsir ghair ma zakart wa sawahawil an asir ala hadha al-tartib alladhi dhakartu lakinani kad akhruj anhu wa uqaddim wa akhir bihasab al-madda al-mawjuda mutawaffira wallahu waliyut tawfiq. Kata Syekhuna Dr. Fadl Hasan Abbas dalam kajian ni, tuan-tuan, beliau mengambil daripada juga Ibadiyah. Ibadiyah ni siapa? Ibadiyah ni kat Oman. Ibadiyah ni adalah Mu'tazilah moden, tuan-tuan ni. Jadi kajian mereka juga menarik. Maka luasnya paradigma ulama Islam ni kita ambil. Kalau daripada Bani Israel kita boleh ambil, daripada Yahudi kita boleh ambil, maka daripada orang Islam, cuma mereka beza pandangan dengan kita ambil. Tapi kita jujur ambil yang mendatangkan manfaat kepada kita dari sudut bahasanya, mungkin dari sudut fiqihnya mereka cenderung kepada mazhab Hanafi. Ini Ibadiyah, dia Mu'tazilah. Mazhab ibadah dari sudut fiqh ibadatnya dia akan ikut Hanafiyah, Ahnaf, Abu Hanifah. Tapi sudut akidahnya Ibadiyah. Itu juga Syiah. Syiah ni dari sudut bahasanya, fiqahnya dia banyak ikut Ja'fariyah. Ja'far itu guru kepada Abu Hanifah, ada banyak persamaan. Dari sudut bahasa Arab kita boleh ambil, tapi dari sudut akidahnya ada perbezaan, kita tidak ambil lah. Begitu kata Dr. Fazal Hasan Abbas. Tengok tak, nampak tak? Kita belajar tafsir macam tu lah. Kena baca ni semua, baru kita boleh buat rumusan. Tak boleh kita baca satu je, pandangan kita pun tidak solid, ya. Jadi kita kena lihat banyak angle, banyak perkara. Kalaulah ibaratnya kita membaca pandangan-pandangan ini, kita akan mempunyai idea yang matang. Apa yang dikehendaki oleh Allah di sebalik ayat yang indah itu. Kerana para ulama ni saya dah kata mereka berkhidmat untuk Islam. Ada kalangan mereka ni tersalah, betul. Ada pandangan mereka ni pelik. Tapi jangan kita lupa kebaikan-kebaikan dan juga Hanibi, ya Razid, ahlan wa sahlan. Ada pandangan mereka yang menarik untuk membantu kita memahami kalamullah. Itu dia. Jadi bagi tuan-tuan yang bawa hadir dalam kuliah pada malam ni, saya cerita pada tuan-tuan, ini saya sengaja bawa pada tuan-tuan satu bahasan berkaitan manahijul mufassirin, metodologi para ulama dalam mentafsir Quran. Kalangan Ahlus Sunnah, kalangan mereka merupakan Mu'tazilah, kalangan mereka merupakan Ibadiyah, kalangan mereka merupakan Syiah. Ada benda-benda yang betul pandangan mereka itu yang kita ambil, yang salah kita tolak lah. Kita kena ada satu penapisan lah, itu kemampuan untuk menerima, menolak. Bukan semua kita tolak dan bukan semua kita ambil. Baik. Jadi inilah di antara pendekatan yang saya bawakan kepada tuan-tuan. Kata Imam Syekh Muhammad Fadl Hasan Abbas, guru kami ketika kami belajar di Jordan dahulu. Dr. Fadl Hasan Abbas ni merupakan seorang ulama tafsir yang terkemuka dari bumi Syam. Beliau pun ada karang tafsirnya sendiri. Ketika kami belajar di Jordan dulu, lebih 20 tahun lalu, beliau ni seorang buta, tuan-tuan, ya. Datang ke kelas pun dipapar, diusung, dibawa. Tapi ya Allah, kalau dia bercakap tu, subhanallah, semua ada dalam hafazan dia. Dia baca hadis tu daqiq, dengan barisnya semua lengkap, bahasa dia sangat indah. Kalau dia jadi imam, Allah, sedapnya bacaan beliau. Ya, Syekh Fadl Hasan Abbas. Saya cerita pada tuan-tuan lah, guru kami ni, Nur Azina Muhammad. Alhamdulillah semua. Baik. Sekarang saya baca pula daripada yang pertama ni, kata Dr. Fadl Hasan Abbas, antara orang yang mempunyai ijazah besar dalam tafsir Quran namanya Syekh Muhammad Abduh.
يشاء الله أن يكون لأفراد من الناس أثر كبير وشأن عظيم، وربما يكون هذه نتيجة لعوامل متعددة كالاستعداد للفطر وتوفر الظروف وإتاحة الفرص. ومن هؤلاء الأفراد كان الشيخ المفسر الإمام محمد عبده، والده عبده بن حسان خير الله تركماني الأصل من قرية محلة ناصر مركز شبرحات بمديرية البحيرة بمركز سنتا. Ini nama-nama dalam distrik di Mesir, tuan-tuan ni. Maafkan saya kalau silap baca, kerana tempat-tempat ni susah kita nak sebut, kerana dia adalah tempat-tempat yang terdapat dalam negara Mesir. Saya pergi Mesir pun tak lama lah, tuan-tuan. Tak sempat nak pergi ke tempat-tempat ni. Jadi nama tempat ni berkaitan dengan Tanta. Wa hunaka tazawwaja bi imra'atin yuqawlaha nasabuha yattasil bi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa min hadaini al-abawaini ulida al-Syekh al-Imam Muhammad Abduh. Imam Muhammad Abduh ni berasal daripada keluarga yang cintakan ilmu. Bapanya bernama Abduh. Bapanya ini daripada zaman mudanya minat ilmu, sayang pada ulama. Tengok benih yang baik ini lahir daripada keluarga yang baik. Wassalam Fadilah Cik Din. Apa khabar abang bobo kita? Jadi Syekh Abduh ni berkahwin dengan seorang perempuan yang nasabnya bersambung berkaitan dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nampak bagaimana benih yang baik ni, tuan-tuan, zuriat yang mulia ni lahir daripada keluarga yang mulia dan ada kesan daripada doa datuk nenek moyang mereka. Allahu Akbar. Kalau kita dapat tengok nasab kita kan, tengok nasab kita sampai ke mana. Mungkin nasab tuan-tuan ni sampai kepada ulama-ulama Islam yang buka tanah Melayu, kita pun tak tahu kan. Allah, seronoknya kalau kita rasa macam tu, tuan-tuan ni. Mudah-mudahan kita dapat syafaat mereka ke akhirat besok. Kalau datuk nenek moyang kita ni orang saleh, nak kalau para sahabat pula, nak kalau keluarga Nabi pula. Ya. Golongan Syed dengan Sharifah yang ada dalam kuliah ni, besok ke akhirat ingatlah kat saya ni. Carilah saya. Kalian duduk tempat yang mulia. Ya, jangan lupa kat kita semua ni. Ya. Mungkin ada jasa sikit pada tuan-tuan, ingatlah kepada mereka ya. Sesiapa saja yang ada jasa pada kita, ingatlah untuk mereka. Ini tuan-tuan ya, yang keturunan yang mulia-mulia yang ada dalam program kita pada malam ni. Syed, Sharifah, Raja, kan, Tuan, ni semua mudah-mudahan nasab mereka nasab yang mulia-mulia ya. Mungkin datuk nenek moyang mereka dulu ada kaitan dengan para sahabat. Ya, Syekh, ni semua ada kaitan dengan Sayyidina Umar Abu Bakar ni. Cuba cek semula sana nasab keluarga kita ya. Baik. Suma ada waliduhu ila mahalla Nasr haisu di situlah tara'ra at-tifl. Kemudian bapanya pergi ke Nasr. Dan kemudian bapanya telah pun mengambil berat bab pendidikan untuk anaknya si Muhammad ini, dinamakan anak dia Muhammad. Maka anak dia pun belajar menghafaz Quran daripada kecil. Inilah kerja orang dekat Mesir. Kat Mesir, Maghribi, Tunisia, Algeria ni tuan-tuan, mereka menghafal Quran daripada kecil tau. Daripada 6 tahun, 7 tahun dah hafal Quran komplit dah. Dah tu menghafal Quran tu, ingat saya masa belajar kat Jordan dulu, tengok kawan-kawan Jordan ni. Jordan nak banding dengan Mesir jauh lah ke depan ilmu dia. Jordan sangat moden. Ya, bab agama ni penting bagi mereka, tapi Mesir lagi hebat lah. Tapi kawan-kawan kita orang Arab ni, hairan kita kalau tengok ingatan dia kuat tau. Dia menghafal dia. Kerana daripada kecil agaknya telah menghafal Quran. Jadi minda dia begitu mudah untuk mengingat. Dia macam alatut tasjil. Dia macam recorder tau. Dia boleh menghafal tu dan curahkan jawapan dalam periksaan tu exactly sama macam dalam buku. Dah tu buku bukan nipis-nipis, tebal-tebal macam ni. Ya, hebat orang-orang Arab ni. Baik, menceritakan tentang Syekh Muhammad Abduh ini. Tuan-tuan mungkin pernah dengar sesiapa sebut Muhammad Abduh, antara pencetus tafsir Quran yang versi moden dan pendekatan moden dan agak outstanding. Adalah pandangan-pandangan beliau yang pelik yang kita akan lihat ya. Beliau seorang ulama dari Azhar. Jasanya besar untuk menghidupkan seluruh silibus di Azhar. Siapa melihat zaman kemelesetan pemikiran di Mesir, maka dia mencetuskan macam-macam idea dengan penulisannya. Terima kasih kerana share Mas Najwa. Alhamdulillah, sahabat setia Facebook kita. Barakallahu fikum ya. Baik. ثم انتقل إلى الجامع الأحمدي بطنطا حيث أتقن تجويد القرآن في عامين وكان آنذاك في الخامسة عشرة.
Dikatakan bahawa Imam Abdul ni daripada mudanya sangat minat kepada ilmu. Belajar Quran memahami pada waktu itu usianya baru 15 tahun. Walakinahu sama ba'da dhalika ala tarki dirasa wa ruju' ila baladihi li'amal muzari'an wa dhalika li'annahu lam yatawakkal min isti'ab syai' min durus. Walakin rawata kana ala aksi min dhalik yanahu yurghim waladahu ala ruju' ila Tanta ala rumi annahu kana kad madha ala zawaji Muhammad Abdu 40 yawman. Jadi Muhammad Abdul ni pernah mengalami dan hidup dia down. Dia belajar, dia rasa dia tak nak kecap. Lalu dia mengatakan lebih baiklah pulang ke kampung jadi petani. Dan tu kadang-kadang dalam hidup ni kita rasa macam tu tau. Kita rasa down, tak tahu sebab apa. Rasa lemah, kita rasa macam longlai, rasa lesu, sebab kita bila mengalami situasi tu kena banyak minta tolong pada Allah tau. Doa yang pernah saya ajar pada tuan-tuan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa asli sya'ni kulla la ilaha illa anta. Ya Allah, aku rasa lemah, ya Allah, aku rasa lemah sangat, letih sangat. Maka bantulah aku. Ya, doa ni kalau kita baca maka Allah akan beri kekuatan kepada kita. Yang mulia Tengku Murni lebih hebat daripada tablet suplemen yang kita makan tu. Rasa lemah, letih, rasa nak bangun tahajud, rasa penat. Nak sembahyang qabliyah ba'diyah tu rasa susah. Nak baca Quran malam surah Al-Waqi'ah pun susah. Maka ketahuilah pada waktu itu iman kita sedang turun. Maka selalulah baca la haula wala quwwata illa billah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Yang menurut Tengku Muhammad Shah. Bila rasa lemah baca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, aku rasa lemah, ya Allah. Janganlah kau biarkan aku terus lemah menjunam macam ni. Kalau aku mati waktu ni, habis aku. Jadi bantulah aku, ya Allah, untuk mengingatimu, untuk kuat padamu, untuk jangan biarkan aku mentadbir diriku sendiri. Aku lemah sekarang ni. Betul ni? Jadi baca doa tu waktu kita lemah. Nak doa ni, banyak kali saya share, Alhamdulillah. Tuan-tuan nak belajar doa ni, masuklah dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan. Ada ramai sahabat yang prihatin, yang tolong masukkan doa ni. Nanti share, ramai-ramai amalkan sama. Moga-moga setiap kita ada pahala. Macam tu. Jadi kembali kepada kisah Muhammad Abdul ni, satu hari dia rasa lemah sangat. Repeat. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, jangan biarkan aku mentadbir urusanku sendiri. Kerana aku lemah sekarang, ya Allah. Dan baikilah untukku semua urusanku. Tiada Tuhan yang benar-benar berhak disembah Engkau. Allahumma rahmataka arju fala takilni nafsi tarfata ain wa asli li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Baru dia bunyi qabil tu. Barakallahu fikum. Jadi Mak Abdul ni bila dia rasa down, dia pun balik kampung nak jadi petani. Maka ayah dia pujuk dia balik semula. Masa Najwa, barakallahu fikum. Ayah dia pujuk balik semula. Nak, kau dah belajar jauh macam ni, kau berhenti buat apa? Sambung. Ayah dia bagi motivasi balik semula, tuan-tuan. Maka Muhammad Abdul pun yang telah pulang ke Tanta baru berkahwin pada masa itu 40 hari. Kerana ayah dia punya doa, ayah dia punya pujukan, motivasi, dia kembali semula belajar. Arwana Abdullah, barakallahu fikum. Dah screenshot yang Ustaz Zanuri bagi. Jadi begitulah kita. Dan hidup yang kita rasa lemah, bantu. Kalau anak kita rasa lemah, belajar agama pun susah. Anak-anak ramai-ramai semua nak jadi doktor, tak ada seorang pun nak jadi agama. Kerana orang pandai agama ni leceh. Nak ke mana kau nak jadi mufti? Mufti dalam negeri ni seorang je. Dia seolah merasakan bahawa rezeki itu datang dari tangan manusia. Orang belajar agama ni kadang pada remeh. Sebahagian daripada kita, tidak semua. Sebab kalau belajar agama kau nak jadi apa? Pensyarah fakulti Islam tu apa orang je? Universiti Islam ada berapa je? Semua kita ni pandang semua rezeki tangan manusia, tak pandang rezeki tangan Allah. Apa nak buat? Itu sebab kita baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Tapi bacaan kita tu tak masuk ke dalam hati. Kenapa? Kerana kita tak yakin yang memberi rezeki itu Allah SWT.
Maka kena pujuklah anak-anak macam ayah Muhammad Abduh, ayah Imam Muhammad Abduh ni, iaitu nama ayahnya Abduh, memujuk anaknya, nak belajar agama nak. Kalau kau jadi petani, bagus bagi orang makan, tapi ramai orang boleh jadi petani, peternak, jaga ayam, buat rumah, ramai boleh buat. Tapi kalau kau tak nak masuk bidang ni, siapa besok nak jadi ustaz? Ya, siapa nak memahami Al-Quran, nak sampaikan Al-Quran kepada orang ramai? Dan semua orang nak jadi businessman, semua orang nak jadi pilot, semua nak jadi engineer. Yelah, itu kerja-kerja yang bersifat dunia. Dan juga saya tak nafikan ni, ramai pilot yang salih, ramai engineer yang salih, ramai kontraktor salih, lebih salih daripada saya, lebih saya salih daripada ramai ustaz. Tapi maksudnya orang belajar agama ni adalah satu jihad sebenarnya. Ya, jadi kalau kita ada anak beberapa orang, cuba wakafkan seorang untuk belajar Islam, ujuk dia, bagi galakan pada dia. Ya, yang kita ni adik-adik yang lain yang belajar tinggi, ada macam-macam kelulusan, apa-apa saja yang kita buat, adik kita seorang belajar agama, bagilah sponsor, support pada dia. Memang orang kerja bidang agama ni susah nak dapat kerja, betul. Tapi kalau mereka yakin kehidupan mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Baik tuan ya. Saya ingat dua almarhum Datuk Dr. Harudin berkata, bila belajar agama orang semua pandang kau jadi pensyarah. Orang pensyarah ada ke? Masa tu UKM pun tak ada lagi fakulti Islam kot. Ya Allah yarham, tuan guru kami Datuk Harudin berkata, semua orang pandang remeh, kau jadi belajar agama ni kau nak pergi mana? Kau belajar hafal Quran ni kau pergi mana? Imam masjid ada seorang ni. Kata beliau, bila beliau dapat belajar, peluang untuk hafaz Quran, belajar dan buat PhD di Mesir, balik macam-macam peluang ada Allah buka, macam-macam. Tinggal lagi nak ambil atau tidak sahaja. Baik Jadi saya harap tuan-tuan faham. Inilah kuliah kita pada malam ni, nak mengajak tuan untuk buka paradigma sikit ya. Berfikir bahawa ilmu tafsir ni satu bidang yang menarik, dan ramai ulama telah berkhidmat, memberi contribution dalam ilmu ni, dan tak ada satu tafsir yang paling lengkap. Kita kena baca banyak supaya memahami angle berbeza-beza. Dengan cara itu akan mematangkan kita, memberi kefahaman yang lebih subur pokok keimanan dalam diri kita, kerana melihat perspektif yang beza-beza itu. Sekian tuan-tuan, terima kasih kehadiran tuan-tuan pada malam cuti ni. Doakan saya ya, semoga diberi kesihatan, diberi keimanan, kesuburan iman, dapat berkuliah selalu dengan tuan-tuan, sharing-sharing idea ya, walaupun kita berehat pada malam ni sambil duduk dengan keluarga. Jangan lupa ya, sokong Zazan Travel. Terima kasih ya. Tuan nak travel nanti, ingatlah Zazan Travel. Mari pergi ke Uzbek dengan kami, ke Baitul Maqdis, ke Umrah. Ya, book awal-awal lah, sebab musim-musim peak season cuti sekolah ni biasanya penuh cepat. Ramainya orang nak buat ibadah. Terima kasih tuan ya. Dan sokong kami dapatkan Habatus Sauda jenama Birka daripada Zazan Travel. Yang asas dia adalah Habatus Sauda, yang sangat digalakkan dalam Islam untuk kita makan ini. Ya. Tengok dalam dia, ramai yang telah mendapat manfaat, alhamdulillah. Macam ni nampak, senang untuk makan kan. Dapatkan Habatus Sauda ni untuk pergi travel, untuk ayah ibu kita yang sudah uzur, untuk kaum ibu yang menyusukan anak, orang yang sudah tidur malam, alhamdulillah menggunakannya, manfaat. Saya sharekan untuk tuan-tuan testimoni mereka ya. Terima kasih Mulia Raja Azizah. Nak beli ni senang je tau, pergi kat Zazan Travel. Dekat website boleh, dekat Facebook boleh. Dekat bawah pun ada link, nanti sahabat-sahabat saya universiti masukkan tolong Syam ke Mio ke, tolong masukkan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dapatkan produk-produk berasaskan ni. Dan tuan-tuan boleh register sebagai member dalam OnPay, boleh jadi dropshipper. Mudah-mudahan tuan-tuan sampaikan, bukan saja tuan-tuan dapat pahala, tuan-tuan juga dapat satu habuan dunia yang kami tawarkan kerjasama ini. Oh ya, ada yang bertanya tentang kitab Ensiklopedia Sirah Kekasihku, saya tak bawa malam ni. Kalau tuan-tuan minat, nanti tuan-tuan boleh dapatkan daripada Telaga Biru Dan tuan-tuan minat untuk jadi dropshipper, rumah kat rumah, nak campaign pada adik-adik untuk jual, ada hadiah yang menarik yang kami sediakan. Jom masuk ejen dropshipper Telaga Biru Nur Sakinah, jual kat rakan-rakan sejabat, adik-beradik, rakan kuliah buku Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad Salam daripada kelahiran sampai kewafatan. Semalam saya bawa kan. InsyaAllah kalau sempat esok saya bawa lagi. Sabtu malam Ahad saya akan bentang lagi, InsyaAllah. Terima kasih tuan. Setakat ini saja dulu untuk malam ni. Ampun maaf atas segala kekurangan. Moga-moga bicara ni menambah keimanan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
Jangan lupa ya, join sahabat Ustaz Azan di Telegram. Ada banyak doa dan juga nota yang dikumpulkan dari sahabat. Mudah-mudahan anak Ustaz Syafiq Murad telah pun pulih sepenuhnya. Sebelum ni beliau admitted ke ward. Terima kasih atas doa tuan-tuan. Sama-sama kita tangguh dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina bil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna abiduk banu abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. أسألك اللهم بكل اسم هو سميته به سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلنا شأننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya kami merupakan hamba-Mu ya Allah. Kami tak mampu mentadbir urusan kami banyak kelemahan ya Allah. Kami banyak mencederakan hati orang lain ya Allah. Bantulah kami untuk mentadbir urusan kami ya Allah. Jadikan kami suami yang terbaik untuk isteri kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, sebagai ayah yang terbaik, menjadi anak yang terbaik pada ayah ibu kami masih hidup. Bantulah kami untuk bersabar di atas kekurangan dan kerenah mereka ya Allah. Bagi ayah ibu kami yang telah pergi meninggalkan kami, tempatkan mereka tempat yang salih dan salihah. Tinggikan darjat mereka, tutup aib mereka, ampunkan dosa-dosa mereka wahai Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang salih dan salihah sepeninggalan mereka ya Allah. Menjaga silaturahim, mendoakan untuk mereka, beristighfar untuk mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, keliling kami banyak insan yang baik pada kami. Jasa mereka tak akan kami lupakan. Walaupun kami tak sebut ya Allah, tapi tempatkan mereka, ampunkan dosa mereka, tinggikan darjat mereka. Ya Allah, himpunkan kami bersama mereka dengan Nabi kami di akhirat bersama dengan para siddiqin, syuhada, salihin, dan orang dekat denganmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullah minna minkum. Terima kasih tuan, terima kasih atas sokongan tuan-tuan ya. Kenal saya dan doa tuan-tuan. Terima kasih. Wahana Abdullah. Terima kasih semua. Izam Makmur. Terima kasih kerana sharing. Terima kasih ya. Terima kasih semua yang tak sempat disebut nama semua mereka ni. Zul Hakim, Yang Mulia Tengku Murni, Raja Aziza Yang Mulia Ji Kaluk, semua Masa Najwa Ibrahim ya. Terima kasih semua yang hadir. Jumpa lagi esok insyaAllah. Ada kesempatan, ada peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Harun Nisa, terima kasih. Faizal Kamil, terima kasih. Terima kasih. Fazia Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azina Abdul Aziz, terima kasih. Mak Nur, terima kasih.